Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الله تعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. Sadaqallahul azim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari ini kita berada pada malam yang ke-11 Ramadan. Dan dalam kesempatan kita bertarawih dan kita berehat sebentar untuk menyambung lagi tarawih selepas ini, kita sama-sama memperingati antara satu dengan yang lain. Marilah sama-sama kita mentadabburi firman Allah dalam surah Al-Mulk. Pada kali ini ayat yang ke-11. Firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud akhirnya mereka mengakui dosa-dosa mereka sebagai orang-orang yang kufur ingkar. Maka tetaplah jauhnya rahmat Allah dari ahli neraka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat ni bila kita baca je, barulah kita faham. Orang masuk neraka ni, dia di dalam hari akhirat kelak, makna dalam neraka kelak, dia akan mengakui yang dia melakukan kesilapan. Kenapa dekat dalam neraka baru nak mengaku silap? Ini disebabkan kerana semasa di dunia dahulu mereka tidak memperakui mereka melakukan kesilapan. Apabila mereka kufur, mereka engkar dengan penuh kesombongan terhadap para Nabi dan Rasul alaihimussalatu wassalam yang membawa ajaran agama, mereka tidak memperakui kebenarannya. Walaupun mereka mengetahui sebenarnya dan kebenarannya, tetapi tetap mereka engkar dan sombong. Apabila mereka berada di hari akhirat kelak, maka barulah mereka memperakui bahawasanya mereka telah melakukan kesalahan ketika di dunia dahulu. Cuba tuan-tuan dan puan-puan bayangkan. Kita akan kata waktu itu dah tak guna menyesal. Suatu kata pepatah Melayu, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada gunanya. Maka dalam Quran ini pun dah sebut dalam surah Al-Mulk. Yang mana pada malam ini, marilah sama-sama kita mentadabburinya. Fa'tarafu bizambihim. Maka mereka barulah mengakui kesalahan mereka. Fasuhqan li ashabis sa'ir. Maka dikatakan kepada mereka oleh Allah Ta'ala, mereka dijauhkan daripada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Syekh Said Qutb rahimahullah, fasuhqan li ashabis sa'ir, maka jauhlah ahli neraka itu daripada rahmat Allah. Ia merupakan suatu laknat, iaitu suatu doa laknat dan suatu tanda kemurkaan Allah kepada penghuni neraka. Maknanya, walaupun mereka mengakui mereka itu melakukan kesilapan, mereka telah melakukan kesalahan dan dosa ketika dunia dahulu, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan sebarang rahmat, sebarang sifat belas kasihan terhadap mereka. Bayangkan, orang-orang kafir yang hidup dalam keadaan senang lenang ketika di dunia dahulu. Mereka menganggap, kalau kami kufur dan kekufuran itu suatu kesalahan, nescaya kami sudah diazab oleh Allah di dunia lagi. Tapi Allah Ta'ala mungkin tidak mengazab mereka di dunia.
ataupun seketika azab itu datang dalam bentuk sakit yang bagi mereka terlalu ringan, mungkin mereka akan mengatakan, ini suatu perkara yang nature, yang biasa berlaku. Mana-mana orang pun sakit, demam. Tiba-tiba Allah tarik mereka punya nikmat harta benda. Mereka kata, biasalah masalah ekonomi. Setiap kali 10 tahun, 20 tahun, ekonomi dia akan merudum. Nanti lepas tahun, 2 tahun, dia pulih kembali. Macam hari inilah. Bila timpa coronavirus, maka manusia mengatakan, ini biasa. Ini merupakan suatu perkara biasa berlaku di mana-mana dunia. Padahal mereka lupa bahawa sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala bila turunkan azab ini, Allah turunkan kepada mereka yang ingkar, orang yang kafir, sebagai azab untuk mereka dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sebab itu dunia bukan ukuran. Orang susah, orang miskin, orang sakit, orang sihat bukan ukuran. Orang sihat Allah sayang, orang sakit Allah benci, bukan ukuran. Tapi ukurannya besok di hari akhirat, kesudahan kita dalam syurga ke dalam neraka. Fa'tarafu bi dhanbihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Dan satu lagi kita kena ingat, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila Allah Taala kata laknat kepada orang-orang yang menjadi penghuni neraka, ini bererti mereka tiada harapan untuk mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dah tak dapat rahmat dan keampunan, apakah mereka itu kekal dalam api neraka? Khalidina fiha. Dan tentulah mereka itu akan kekal dalam api neraka. Jadi, sudah menjadi lumrah, kata Syekh Said Qutb, dalam Quran Allah akan buat perbandingan. Orang mukmin macam ni, orang kafir macam ni. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sebab tu Allah ciptakan mati. Allah ciptakan hidup. Allah ciptakan kehidupan dekat dunia ni sebab Allah nak uji siapa orang paling baik amal dia. Siapa dia? Orang beriman. Orang baik amal siapa dia? Kata Fudail bin Iyad, iaitu orang yang amalannya ikhlas kerana Allah, yang keduanya menepati syariat. Mesti ada pada orang beriman sifat-sifat gitu. Jadi orang beriman ni dengan orang kafir beza. Orang kafir seikhlas mana amalnya pun, walaupun ikut syariat, tetapi keikhlasannya Allah tolak. Apa yang dibuat walaupun betul menuruti syariat pun Allah tolak. Katakanlah dia ikhlas bersedekah. Dan digunakan sedekah dia pula kepada orang yang betul-betul memerlukan, orang fakir miskin. Dan kebetulan pula harta yang dimiliki itu dengan harta yang benar-benar suci, bersih. Bukan curi, bukan terompak, bukan rasuah. Allah tetap tolak sebab Allah nak buat perbandingan antara mukmin dan kafir. Sebab apa? Orang beriman, katakan sedekahnya ikhlas tapi sedikit. Orang kafir, walaupun ikhlas tapi banyak, tapi di hari akhirat kelak mereka masuk neraka, orang beriman masuk syurga. Allah buat perbandingan. Jadi sebab itu bagi orang kafir, kerana degil dekat dunia dahulu, maka mereka jadi bahan api neraka. Bahan bakar api neraka. Puan-puan, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam tazkirah malam ni, mari sama-sama kita renung. Adakah bergunanya kesesalan ketika mana berada di hari akhirat kelak? Dalam satu riwayat menyebut, orang-orang yang taat kepada Allah besok nyesal ke akhirat. Kenapa nyesal? Sebab orang yang taat, yang beriman penyesal sebab dia kata, rugi aku tak tambahkan amal aku. Ruginya aku masa dekat dunia dahulu, tak bertarawih masa bulan Ramadan, tak nak tahajud, tak nak berwitir. Rugi. Jadi kerugian itu dia akan rasa nyesal. Tapi itu pun masih lagi ada masuk syurga, masih dapat balasan masuk syurga, masih lagi menjadi penghuni syurga. Bayangkan kalau penghuni neraka. Oh, menyesalnya aku, kata ahli neraka, sebab aku tak tinggalkan dosa dan juga maksiat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu bila di hari akhirat kelak, manusia ni tadi, dia masuk saja dalam neraka, dia akan salahkan diri dia sendiri. Sebab itulah dalam hadis Nabi menyebut, lan yahlikan nasu hatta ya'ziru min anfusihim. Tidak musnah ataupun matinya manusia itu melainkan ataupun sehinggakan dia menyalahkan diri dia sendiri. Masa dia kena bala bencana, semasa dia mati, semasa dia diazab dalam api neraka, dia salahkan diri dia sendiri. Memang salah aku sendiri. Suatu Quran kata,
fala talumuni falumu anfusakum. Maka jangan salahkan aku, kata Allah Ta'ala, salahkan diri kamu, sebab Allah tak pernah zalim. Wa ma zalamahumullahu walakin anfusahum yazlimun. Allah tak pernah berlaku zalim pada manusia. Allah tu adil. Buat baik pahala, buat jahat neraka. Allah adil. Kemudian Allah nak orang Islam, orang beriman, ya Allah terima saja amalan mereka. Orang kafir tidak. Maka Allah Ta'ala jangan salahkan diriku, salahkan diri kamu. Allah tak pernah zalim. Tapi manusia itu menzalimi diri mereka sendiri. Dan kemudian dalam satu lagi riwayat menyebut, la yadkhulu ahlun nari illa wa huwa ya'lamu anna an-nara awla bihi minal jannah. Seseorang masuk neraka, tidak ada seseorang pun masuk neraka melainkan dia mengetahui bahawasanya dia memang patut atau berhak untuk masuk dalam neraka berbanding dengan di dalam syurga. Dia akan rasakan adilnya Allah Ta'ala pada masa itu. Allah tak zalim. Oh, patutlah aku masuk neraka. Patutlah aku masuk neraka. Itulah sebelum ni kita belajar malam kemarin, iaitu Allah Ta'ala sebut wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalaulah kami dulu dengar ceramah agama, dengar dakwah-dakwah Islam, dengar pengajian-pengajian, kami berubah diri. Kami memikir dan memahami apa yang diajar disampaikan, kami tidak akan duduk api neraka. Tapi sebab kalau dekat dunia boleh buat, tapi sekarang berada di hari akhirat tak boleh. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Dalam surah As-Sajdah. Tuhan kami nampak dah ni. Kami dengar dah ni. Baliklah kami ke dunia ni. Pulangkanlah kami ke dunia ini untuk kami beramal salih. Baru kami yakin. Tapi tidak berguna. Sebagai satu kesimpulan, muslimin dan muslimat sekalian, dalam dunia pada hari ini, beramal dengan amalan yang salih. Amal salih ni banyak. Dia punya cabang-cabang dia, pecahan-pecahan dia. Taat pada Allah, amal salih. Buat yang makruf, amal salih. Tinggalkan maksiat dosa pun amal salih. Baca Quran, amal salih. Zikir, semua amal salih belaka. Dan jangan pandang amal salih itu hanya sembahyang, puasa, zakat, haji, pergi umrah. Tak. Bukan itu saja. Kalau orang memegang tampuk pemerintahan negara, kuasa yang Allah berikan kepadanya, sama ada dia PM, sama ada dia menteri, sama ada dia menteri agama, menteri kerja raya, apa juga sekalipun, bila dia buat amal salih yang Allah redha amalannya itu, iaitu perkara yang makruf disebarkan, ditegakkan, dipertahankan, dan mereka mencegah perkara mungkar, dosa dan maksiat, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mengira itulah dia amalan yang salih. Maka kalaulah seseorang itu diberikan kuasa untuk memerintah atau mempunyai kuasa untuk menegakkan dan melaksanakan syariat Allah, teruskan laksanakannya. Kerana inilah peluang. Kalau tak buat, besok takut. Macam dekat dunia jugalah, orang akan rasa rugi. Dah pencen, dah tak ada jawatan, pun kata, nyesal lah masa aku bukan jawatan, kenapa aku tak buat macam ni. Itu dekat dunia. Bayangkan ke akhirat besok. Sebab ke akhirat, di hari keputusan, Yaumul Fasl, iaitu hari Allah putuskan siapakah yang berdosa, siapakah yang tidak berdosa, siapakah dia ahli syurga, siapakah dia ahli neraka. Cukuplah. Ini sekadar saja untuk hari ini. InsyaAllah malam besok kita akan sambung pula tadabbur ayat yang ke-11. InsyaAllah. Ayat yang ke-12, minta maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.